kalau nak bangun malam ingat bidadari je. Ada kata gitu. Ingat bidadari. Lalu dia cerita satu kisah. Dia cerita satu kisah, ada satu orang ni tidak pernah tinggal tahajud. Satu hari letih betul dia. Dia keletihan, masa dia tidur dia kata pagi ni tak nak bangunlah tahajud, letih sangat. Dan ketika itu dia bermimpi ada satu bidadari yang sangat cantik. Maka ramai yang merebut. Dia pun tengok bidadari, dia pun tertarik. Dia pun nak rebut, pergi kat bidadari tadi. Bidadari tadi kata, aku ini sebenarnya milik kamu. Tapi yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung pengajian kita hikam kita. Dan kita telah sampai pada muka surat yang ke-9. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-daraini amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, kaifa yashriku qalbu suwaril aqwali muntabi'atan fi mir'ati. Betapa bercahaya hati segala rupa akhwan itu berupa di dalam hati. Maksud dia, kaifa yashraku qalbu suwaril akhwan, bagaimana hati kamu nak bercahaya sedangkan suwaril akhwan muntabi'an fi mir'ati, sedangkan gambaran apa ni maksudnya alam, gambaran dunia, gambaran makhluk. Muntabi'atan yakni diletakkan ataupun dicetak ataupun terdapat fi mir'ati, di dalam cerminnya, yakni di dalam hati. Jadi pandangan dia ini adalah dunia, maka dunia yang dipandang masuk dalam hati. Apabila masuk dalam hati itu dunia, maka hati tidak mampu bercahaya. Maka bagaimana hati seseorang itu boleh bercahaya sedangkan di dalam hatinya adalah gambaran dunia? Kalau di dalam hatinya gambaran akhirat, baru hati bercahaya. Tetapi bila gambaran di dalam hatinya dunia, maka hati tidak mampu memberikan cahaya ataupun mendatangkan cahaya. Maka ketahui olehmu bahawasanya hati itu sir, rahsia yang latif, yang lembut, yang disimpankan, ditaruhkan Allah Ta'ala bagi manusia. Yang mana hati ini Allah Ta'ala simpankan, di dalam hati kita ini ada cahaya, ada rahsia-rahsia Allah. Hanya rahsia Allah Ta'ala itu tidak terbuka kerana tertutup. Apa yang kita tutupi, yang ditutupi itu adalah akhwan, adalah gambaran dunia. Akhwan ini maknanya alam. Jadi gambaran dunia itu yang menutupi. Sebab itu dikatakan bahawa semua manusia ini di dalam hatinya dicampakkan cahaya. Ketika Allah Ta'ala menciptakan roh, kemudian roh ditiupkan di dalam hati, dan dalam hati kita ini ada rahsia-rahsia Allah. Hanya rahsia Allah Ta'ala itu kita tidak dapat mendapatinya, merasainya, kerana telah ditutup. Ditutup sehingga tidak nampak. Bagaikan cermin, apabila sudah dikotori, maka tidak dapat melihat apa yang ada di dalam cermin tadi. Sedangkan cermin itu ada pantulan. Tetapi oleh kerana cermin itu sudah dikodoi ataupun dikotori, maka tidak nampak apa yang ada di dalam cermin. Di dalam hati kita ada Allah.
Alastu bi rabbikum qalu bala. Ketika mana Allah menciptakan segala roh, kemudian roh itu ditiupkan di dalam hati-hati manusia. Lalulah dalam hati kita ini mengetahui adanya Allah. Hatta kepada orang tidak beriman sekalipun, hanya apabila tutupan itu dicabut, maka akan dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang menutupi hati kita? Maka pengarang kitab kita memberitahu yang menutupi hati kita itu adalah suarul akhwan, gambaran-gambaran makhluk, gambaran dunia. Sama ada dunia itu melibatkan kepada masyrab ataupun at-ta'am, makanan, asyarab, minuman, ataupun malbas, pakaian, ataupun markab, kenderaan. Ada orang banyak fikir tentang kenderaan, ada orang banyak fikir tentang pakaian, ada orang banyak fikir tentang makanan dan minuman, ada orang yang banyak fikir tentang mal'ab, permainan. Hidupnya fikir permainan saja. Ini ada piala apa? Ada piala akan datang. Apa yang dicakap itulah, sebenarnya benda-benda itulah yang menutupi. Sebab itu orang-orang saleh mana ada bercakap tentang perkara-perkara duniawi, sebab dia tahu perkara duniawi itulah yang menutupi hati dia. Maka membahaskan tentang man'ab, apa dia ni? Maknanya permainan. Membahaskan tentang maskan, tempat tinggal. Fikir tempat tinggal begini. Kita kena beki bilik, sudah beki bilik, beki dapur, sudah beki dapur pula, kena beki atap. Kalau beki atap tambah lagi. Untuk fikir benda itu saja. Itu semua menutupi hati-hati kita. Dan semuanya ini adalah penghalang untuk kita melakukan ibadah kepada Allah. Apa yang menghalang itu? Kita sendiri yang menghalang. Apa yang ada dalam diri kita. Maka para sahabat, mereka ada harta. Antara yang menghalang amwal, harta, kekayaan mereka itu menghalang. Jadi para sahabat ada rumah, ada kenderaan, ada harta, ada yang macam-macam, ada yang banyak kenderaan, ada yang rumah yang besar, semua ada. Tetapi semuanya itu tidak masuk di dalam hatinya. Gambaran itu tidak ada. Gambaran itu tidak ada di dalam hati. Maka pengarang kitab kita mengatakan bahawa yang menjadi penghalang itu adalah gambaran makhluk tadi. Dan hati kita ini benda yang halus, yang tersimpan di dalamnya rahsia-rahsia Allah Ta'ala. Maka ditaruhkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sudah taruh dalam hati kita adanya rasa sifat kehambaan kepada Allah. Dan Allah Ta'ala taruh di dalam hati kita, apa dia? Memahami bahawa Allah Ta'ala lah yang mencipta segalanya. Melalui siapa? Melalui para Nabi, para Rasul yang memberitahu kepada kita 3 perkara. Yang pertama, tentang Allah yang menciptakan kita. Tentang Allah yang menciptakan kita dan yang memberi rezeki kepada kita. Dan yang kedua, para Nabi dan Rasul memberitahu bagaimana kita nak beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, memberitahu bahawa ada kehidupan selepas daripada kematian. Ini yang dibawa oleh para Nabi dan para Rasul. Maka bila mana sahaja di dalam hatinya itu ada gambaran-gambaran dunia, maka rahsia Allah, cahaya Allah tak ada terpadam di dalam hati tadi. Lalu dikatakan bahawa ditaruhkan Allah Ta'ala bagi manusia di dalam dadanya. Apa maksud dalam dadanya? Di dalam hatinya. Di dalam hati, daripada pihak lambung kiri, sebelah kiri. Hati kita berada belah kanan, belah kiri. Belah kiri. Dan segumpal daging itu menempati kenderaan. Yang dimasukkan segumpal daging itulah hati. Inna fil jasadil mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalb. Apabila baik saja satu perkara daging ini, di dalam tubuh badan kamu ada seketul daging. Kalau baik dagingnya, daging ini akhirnya akan baik segala semuanya. Tapi kalau buruk, buruk semuanya.
yang dimasukkan daging itulah hati. Luqmanul Hakim, ketika mana saja sang raja itu memanggilnya, Luqmanul Hakim beritahu kepada dia, datangkan bahagian makanan daging, bahagian daging daripada binatang sebelahan yang paling baik untuk dimakan. Maka Luqmanul Hakim menghantarnya daging hati. Maka fahamlah raja tadi, bahagian hati ni yang paling baik untuk dimakan. Hari yang lain sebelah lagi binatang yang lain, beritahu, ya Luqmanul Hakim, hantarkan kepada aku bahagian yang aku tidak perlu makan, ataupun yang paling buruk dalam bahagian daging tersebut. Maka dihantarnya hati juga. Dihantarnya hati. Maka raja tadi bertanya, ya Luqmanul Hakim, ketika mana aku bertanya kepada kamu bahagian daging yang paling baik, bahagian mana? Kamu tunjuk hati. Bahagian daging yang paling buruk bagaimana? Maka kamu tunjuk hati. Apa maksudnya? Maksudnya hatilah yang menentukan baik dan buruk. Walaupun perbuatan zahir itu baik, tetapi hati tidak baik, maka dia tidak baik. Kerana apa? La yazuru ila suwarikum wala ajsabikum. Siapa Allah? Inna Allah la yazuru ila suwarikum wala ajsabikum. Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh badan kamu, wajah kamu. Walakin yazuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah memandang hati kamu. Bagaimana contohnya? Contohnya, kita nak memberi hadiah kepada seseorang. Hadiah yang kita nak bagi ni apa dia? Berupa jam tangan yang mahal. Katakanlah jam itu harganya RM5,000 Malaysia contohnya. Maka sudah pastilah kita akan cari bekas yang cantik. Kerana harganya mahal. Cari bekas kotak yang cantik, yang elok, dan kita akan sampulkan, ataupun kita akan sampul lah. Kita akan sampulkan hadiah tadi dengan sampul yang paling cantik, kertas yang mahal. Kotak pun dibeli, kotak yang mahal, ataupun ditempah. Kotak nak letak jam ni harga RM5,000 ataupun RM10,000 contohnya. Sudah pasti cari kotak yang ditempah yang mahal, dan cari sampul yang cantik lagi mahal. Maka dia beri kepada tuannya. Maka tuannya gembira, orang yang dapat hadiah. Tetapi apa yang berlaku pada kotak tadi? Apa yang berlaku pada sampul? Sampul indah macam mana, cantik macam mana, mahal macam mana, dikoyaknya begitu, dibuangnya dalam sampah. Tidak dipandang. Tidak dipandang sampulnya, tidak dipandang kotaknya. Yang dipandang apa dia? Dipandangnya itu adalah isi yang ada di dalam kotak tadi. Kalaulah sampul itu mahal sekalipun, tiba-tiba dihantar dengan satu hadiah yang buruk, dibagi jam yang rosak, jam yang lama, sampul begitu indah sekali. Adakah tuannya suka ataupun marah? Ataupun tidak suka? Sudah pasti tidak suka. Paling tidak tak suka. Habis kuat nak marah. Begitu. Maka demikianlah apa yang ada di dalam hadiah itu, gambaran hati. Indahlah kamu di luar macam mana indah sekalipun, Allah sudah tidak memandang lagi. Baik. Baca setengah kata an-nazafatu minal iman, kebersihan itu Allah Ta'ala sukakan yang cantik. Maknanya setengah orang-orang yang sampai maqam yang tertentu, cantik yang dimasukkan itulah cantik batiniah. Adapun kita yang awam ini, kita faham cantik itu cantik zahiriah. Allah Ta'ala itu cantik. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu maha cantik, sukakan kecantikan. Maka kita pun yang memahami orang awam macam kita ni, fikir yang zahir cantik. Tapi sedangkan orang-orang para awliya Allah, para kekasih Allah yang sudah memaham bab ni, baginya cantik yang dimasukkan cantik batiniah. Baik. Lalu dikatakan bahawa yang dimasukkan itu adalah hati. Segumpal daging itu menempati kenderaan. Dialah seumpama kenderaan yang kita boleh tunggang dia. Hati ni maknanya
maknanya hati tadi kita boleh kenalah membersihkan hati, menjaga hati. Kalau hati kita buruk, dia bawa kita ke arah keburukan. Kalau hati kita baik, dia bawa kita ke arah kebaikan. Begitulah keadaan hati kita ini. Maka qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntung orang yang menyucikan hati, dan rugilah orang yang memburukkan akan hatinya. Dan tiap-tiap anggota jasad itu askarnya, yakni ada tenteranya. Kita ni, hati kita ini dia ada perlawanan, ada dua tentera. Satu tentera dipanggil tentera kegelapan ataupun tentera yang berupa kemaksiatan. Seperti buat maksiat, maka tentera ini dia akan menawan hati kita. Satu lagi tentera kebaikan, dia panggil taat. Kita zikir kita ni, maka tentera ni kuat. Dia akan pegang hati kita. Kalau tentera jahat tu menang, tentera jahat ni pegang hati kita. Kalau tentera baik ni menang, tentera baik ni pegang hati kita. Jadi dalam keadaan macam itu, bila sahaja tentera baik ini pegang, maka hati bercahaya. Bila tentera yang jahat ini pegang, maka hati gelap gulita. Begitulah gambarannya. Maka ada askarnya, ada tenteranya, dan hati itu raja. Hati itu raja, dan bagi raja itu ada dua muka. Ada dua muka. Ada dua muka. Dan satu muka itu menilik kepada dirinya dan kepada segala askarnya, dan satu muka menilik ia kepada Tuhannya. Maka dia ada dua, ataupun kita gambaran hati ini ada dua. Satu hati yang memandang makhluk, satu hati yang memandang Khalik. Hati yang memandang makhluk, hati yang memandang Khalik. Kalau hati kita ini bersih, bersinar, kita memandang makhluk, melihat Allah. Tapi kalau hati kita gelap, kita memandang makhluk, tidak nampak Allah. Maka dalam keadaan macam itu, mata ada dua juga. Ada mata zahir, ada mata hati. Ada setengah-setengah orang yang soleh, dia buta pun, maka hatinya nampak. Sebab tu Imam Abdul Al-Haddad itu, maknanya walaupun dia buta, tapi dia boleh menulis. Dia boleh menulis, bukan dia menulis, dia bagi tahu orang tulis. Kali dia bagi tahu orang tulis, tak padam-padam tau. Kita ni kalau buat nota berapa kali padam? Maknanya hatinya. Sehingga dikatakan bahawa ada orang-orang yang soleh. Bahkan ini pengalaman duduk di sini, ada satu orang Habib itu, kita pergi ke rumah beliau tu, dikatakan beliau buta. Tapi bila dia berjalan dalam rumahnya, sampai ada satu orang ustaz, nama Ustaz Mustaqim. Dia tanya, Ustaz, Habib ni buta ke tak buta? Dia berjalan, mana laju saya jalan kat rumah dia, boleh corner, dia pilih masuk corner. Wallahu'alam. Itu pandangan mata hati. Sehingga diceritakan bahawa ada orang yang alim lagi soleh, yang hatinya bersih, dia mengajar anak murid dia main di belakang, dia tahu. Yang main-main tu yang pakai baju warna biru contohnya. Contoh saja. Dia main. Maka itu pandangan mata. Ada dua. Satu dia panggil mata zahir yang memandang dunia. Mata zahir yang memandang dunia. Yang kedua dia panggil mata hati yang memandang Allah. Ada dua. Jadi jangan sampai mata hati kita ini terpadam. Kalau setengah orang yang sufi, orang yang soleh, baginya mata batin itu lebih utama daripada mata yang zahir. Baik. Maka muka yang awal itu muntabik di dalam matanya. Pandangan mata yang pertama tadi, yang dia lihat itu yang masuk dalam hatinya. Kalau dia tengok bangunan, kalau dia tengok kereta mewah, kalau dia tengok permainan lah yang masuk di dalam hatinya. Maka muka yang awal itu muntabik di dalam hatinya, tercetak di dalam matanya. Segala rupa akhwal, segala rupa makhluk ataupun dunia. Dan mata hati itu akal.
dan selama lagi akal itu di bawah ghitanul qaul, selagi mana mata hati tadi tertutup dengan pandangan mata zahir. Tertutup. Jadi bila kita tengok sesuatu tadi sampai masuk dalam hati. Jadi dalam keadaan macam itu, maka dia jadi tutupan. Maka kalbu itu ditaruhkannya, maka tersimpan di dalam hati. Dia tengok yang zahir itu tersimpan dalam hati, maka dalam hati yang lekat. Apa yang dipikirkan mata hati kita ini, dia kata apa? Dia kata mata hati itu akal. Apa yang kita lihat di zahir itu masuk dalam hati, hati ini yang tercetak dalam hati ini terpegang oleh akal. Akal akan fikirlah. Kalau dalam dia tengok tu apa dia, contohnya kereta mewah contohnya. Dulu ada seorang dia bagi tahu nak beli kereta Lamborghini. Tak mahal Ustaz, 2 juta je. Bukan saya ambil biji orang, ambil saya dia. Oh sedap dia, sedap. Saya naik tu, test tu, nak beli je. Mana 2 juta, kan 2 juta rupiah tak apa juga. Bukan 2 juta rupiah, bukan 2 juta yang murah, 2 juta Malaysia je nak beli. Alhamdulillah kita bagi tahu jangan belilah, rugi. Rugi. Tapi fikiran dia, masa dia kata begitu, kita pergi rumah dia, kita pergi dekat dia punya garas kereta dia. Patut sebab kereta dia tak banyak, lebih kurang dalam 12 buah dia. Kira-kira 12 buah. Batu pernah satu ketika dia ajak pergi. Dia kata, Ustaz, main makan pagi rumah. Kita pergi makan pagi. Allah, tak boleh nak parking kat luar. Telefon dia kat luar. Dia pun itu pagar je tu pukul sendiri. Kita pun masuk. Ramainya orang. Masuk-masuk dah ada dia seorang. Nanti kereta banyak. Kereta saya dah ke tu. Jadi minat nak macam mana? Minat ke kereta sanggup ni. Bahaya tu. Bahaya. Bila dah muntabik di dalam hati, tercetak dalam hati, akan dipegang oleh akal. Akal dia fikir yang tu. Akalnya akan berfikir yang itu. Maka zahirlah asa akan zahirlah kesan dia. Maknanya kat mana ni? Maka kalbu itu ditaruhkannya, maka ditaruhlah dalam hati tadi, yang tutupan tadi. Kalau tutupan dunia yang dia pegang tadi, tak kira lah atas orang masing-masing. Ada yang jenis jawatan, ada yang jenis jawatan, dia fikir jawatan ni jenis pangkat, dia pangkat. Maknanya ni bahaya. Sebab tu kalau katakan, kalau ada orang, kalau jin itu kita hilangkan dia, baca ayat kursi lagi jin. Jin takut dengan ayat kursi. Zaman ni orang takut hilang kursi. Faham dah, faham sudah. Okey, baik. Maka dikatakan bahawa ditaruhkannya. Maka kalbu itu ditaruhnya, maka ditimpan di dalam hati, tercetak dalam hati, lekat dalam hati tadi. Bila lekat dalam hati, akal hanya memikirkan apa yang ada dalam hati tadi. Maka semakin dia fikir, semakin tertutup. Maka hati semakin tertutup. Bila tertutup, kaifa yashrabu qalbu, macam mana hati nak bercahaya? Maka tidak akan mampu bercahaya. Maka contoh yang lain, ini gelas. Maka di dalam gelas ini ada kotoran. Kemudian ada kotoran. Kita pun letak air. Itu pun minum. Kemarin minum air teh, kotoran dan bekas air teh tak habis, tak bersihkan lagi, masuk air kopi pula. Lepas masuk air kopi, masuk air lain. Tapi kita tanya, kenapa? Maknanya air yang kita minum ni tak bersih pun. Kamu masuklah air banyak mana pun, selagi mana cawan itu, gelas itu tidak dibersihkan di dalamnya, maka air tidak akan bersih. Macam kita minum air teh susu Syai Halim, habis kita minum, kita tak basuh, kita pun ambil air minum itu, apa yang berlaku air tadi? Kan dia keruh kan? Saya ambil air bersih, kenapa keruh? Sebab bekasnya yang tidak dibersihkan.
Campur air dia, tidak akan bersih. Selagi mana tidak dibersihkan akan cawan tadi, bekas tadi, yakni hati tadi. Begitulah gambarannya. Maka dikatakan bahawa hingga apabila dihilangkan retak daripadanya, hilangkan dia punya tutupan tadi. Retak itu tutupan daripada hati, tutupan hati tadi, maka hilanglah akal. Bertambahnya yang bertambat itu, hilanglah akal kita ini terikat, tertambat dengan apa yang kita dengan apa yang kita lihat. Contohnya, ni contoh sajalah. Kita lihat apa? Kalau kita lihat kereta mewah, ni contoh je. Maka kereta mewah itu kita tengok-tengok lekat dalam hati. Bila lekat dalam hati, akal kita tambat kereta tadi. Jadi akal kita fikir tentang kereta saja. Selagi dipikir itu hati, selagi dipikir, selagi tertutup hati, tertutup hati. Sehingga dah dicabut tadi, maknanya tutupan tadi, barulah yang dekat akal tadi bila tercabut di sini, akal sudah tadi tidak lagi memikirkan lagi tentang yang perkara yang tertutup tadi. Nak cabut. Kalau orang yang minat kepada burung contohnya, sehingga kan tak ingat ke semayang, tak ingat ke keluarga contohnya, maka begitulah, selagi mana tak tercabut, lagilah dia tidak mampu, dan hati dia tidak akan bersih walau dia berzikir. Begitu gambarannya. Baik, maka hilanglah akal yang tertambat itu, hilanglah tadi bila dah dicabut tutupan tadi. Dan zahirlah asal, maka zahirlah kesan dia. Asal ni kesan, akan ada kesan apabila orang itu sudah tercabut tutupan dia. Sehat bukan tidak sehat, tapi kenapa tak ada nak sembahyang banyak? Sehat bukan tidak sehat, kenapa berat nak baca Quran? Dia ada benda yang tertutup. Tapi tiba-tiba tercabut tutupan tadi, ringan saja. Dulu jadi berat. Bukan kata sakit, tak sakit. Kalau sakit, maknanya tak nak bangun, nak baca Quran, puasa berat, itu lain. Sehat, tapi ada benda yang menyebabkan tu. Rupanya sehat tubuh badan zahir, batin itu yang maknanya yang sakit. Begitu gambarannya. Lalu dikatakan bahawa zahirlah asal dan bercahayalah anwar. Bercahayalah anwar. Anwar itu cahayalah. Mana bercahayalah hati tadi. Dimasukkan dengan cahaya-cahaya. Apa dia cahaya-cahaya itu? Dan disebut dalam hadis Al-Quranu nurun contohnya. Al-Quranu nurun, wa tasbihu nurun, wa tasbih baca. Setiap ibadat yang kita buat itu sebenarnya mendatangkan cahaya pada hati. Yang kuat, kata ulama, yang kuat tafakur paling kuat. Hati datang cahaya yang kita bicarakan minggu lepas. Lalu dikatakan menilai ia dengan nurnya, maka dia melihat kepada cahaya Allah yang ditaruhkan di dalam batin. Bila melihat cahaya Allah, apa maknanya? Dia akan nampak sifat Allah. Tengok bukit, bukan nampak bukit. Tengok bukit, nampak kudrat Allah. Tengok bukit, nampak sifat dan asma Allah. Tengok bukit, nampak apa? Nampak jamal Allah. Begitu gambar. Iaitu mata hati tadi. Apa dia yang bercahaya tadi? Mata hati tadi telah datanglah hak, telah datanglah kebenaran, dan hilanglah yang batil. Apakah yang batil itu? Yang batil itu akhwan dunia tadi, yang membinasakan kita tadi. Sambung lagi sikit lagi. Am kaifa yawhalu ila Allah wa huwa muqabbalun bi syahwatihi. Atau tadi yang menghalang apa? Dunia. Ini yang kedua pula. Atau betapa berjalan ia kepada Allah Ta'ala, berjalan kepada Allah, padahal ia tertambat segala syahwatnya, tertambat dengan segala keinginan dia. Yang ni orang yang suka 3 ter ni, tahta, wanita, harta. Maka
Orang yang tertambat itu tiada boleh ia berjalan. Yauhalu, tak mampu ia nak berjalan kepada Allah. Maka tiadalah boleh kembali ia kepada Allah. Dia tidak akan mampu kerana apa, sudah ada terikat. Sudah terikat tadi kepada pertambatan syahwat dia tadi. Maka dengan keinginan-keinginan yang buruk tadi, dia tidak mampu berjalan kepada Allah. Ada obat dia, nanti kita beritahu. Dan sesungguhnya tiadalah dapat berjalan daripada alam tabiatnya kepada hadrat Allah Ta'ala. Tak mampu berjalan kepada alam tabiat dia. Tabiat manusia ni dia panggil tabiatul basyariyah ni, kita tinggal dengan lawan dengan mujahadah yang kita bicara minggu lepas. Tabiat kita memang nak makan sedap, nak makan minum sedap, nak tidur pun sedap. Kalau boleh nak tidur banyak, kalau boleh nak makan banyak, kalau boleh nak sembang-sembang perkara yang tidak manfaat, kalau boleh nak jumpa dengan orang. Begitu tabiat-tabiat itu, maka dia tak boleh nak keluar daripada tabiat itu, pergi kepada hadrat Allah Ta'ala. Kerana yang demikian itulah lazim meninggalkan segala syahwat bagi orang yang berkehendak kepada jalan yang hak. Kerana perkara yang demikian itulah yang membawa kepada dia ni tak mampu nak berjalan kepada Allah. Tabiat yang ada tu dia tak akan mampu jalan kepada Allah. Dan dikala yang mubah sekalipun, makan benda mubah, tapi kalau kita makan terlalu banyak, contohnya tidur terlalu banyak, jadi saya tidur pun dah dosa. Yang contohnya memanglah dia dosa, tetapi maknanya perjalanan rugi perjalanan kita kepada Allah. Dan kerana yang demikian itu, kata setengah mereka itu bermula sengat terbuang di atas badan yang luka itu terlebih mudah daripada sengat syahwat pada hati orang yang tawajuh. Ini ayat yang indah ni. Apa dia? Maksud dia, sengatan nafsu itu lebih berbisa daripada sengatan binatang yang berbisa. Itu maksud dia. Kita pusing balik ayat. Sengatan nafsu itu lebih berbisa daripada sengatan binatang yang berbisa. Ada satu orang, nama aku tak ingatlah, dia berjalan telat, dia nampak buah. Kat pokok tu ada buah. Dia pun geram tengok pokok tadi ada buah tadi. Dia pun ambil kayu ke batu, je lepok. Jatuh buah tadi. Bila jatuh buah tadi, dia pun ambil makan. Orang Terengganu kata kekok saja. Dia pun makan. Dia makan, masak, dia pun lepok balik. Itulah. Nampak ada satu orang kena sengat terbuat. Tapi dia terbaris sengat bukan, ada sengat terbuat, mulut berzikir. Dia pun berkata, dia berzikir dengan Allah, tetapi maknanya masih lagi kena sengat terbuat. Maknanya terbaring dalam keadaan terkena sengat terbuat. Orang tu kata, aku kena sengat terbuat aja. Kamu lagi sengat nafsu kamu lagi teruk pada aku. Apa dia? Ketika mana kamu melihat buah, maka kamu nafsu kamu inginkan buah tadi, sedangkan buah tadi itu bukan milik kamu. Lagi sengatan kamu, nafsu kamu mendatangkan dosa. Adapun sengatan binatang yang berbisik ini, kalau aku sabar, aku mendapat pahala. Maka dikatakan bahawa sengatan nafsu itu lebih berbisa daripada sengatan binatang yang berbisa. Baik, maka hati tadi disengat oleh nafsu dan juga dunia. Ada tanda-tanda dia. Tanda yang pertama, merasakan sebab itu memberi bekas. Seperti apa? Seperti dikatakan bahawa kalau tidak sambil obat ini tidak sembuh aku.
maka ketika itu dia lupa Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Ini dikatakan bahawa tanda hati-hati tertutup, ataupun kita kata tanda hati-hati itu tertutup disebabkan syahwat dan juga dunia. Jadi yang pertama, merasakan sebab itu memberi bekas. Yang kedua, tidak merasa takut dengan ancaman Allah. Tak merasa takut dengan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, tidak bersemangat dengan balasan-balasan yang baik. Maka masa belajar di pondok dulu, dan kita pernah belajar dengan satu orang guru dia kata kalau nak bangun malam, ingat bidadari je. Ada kata gitu. Ingat bidadari. Lalu dia cerita satu kisah. Ada satu orang ni tidak pernah tinggal tahajud. Satu hari letih betul dia. Dia keletihan, masa dia tidur dia kata pagi ni tak nak bangun nak tahajud, letih sangat. Dan ketika itu dia bermimpi ada satu bidadari yang sangat cantik. Maka ramai yang merebut. Dia pun tengok bidadari, dia pun tertarik. Dia pun nak rebut, pergi kat bidadari tadi. Bidadari tadi kata, aku ini sebenarnya milik kamu, tapi yang ramai-ramai ni diberi pilihan. Ambil orang ini. Suruh Allah Ta'ala suruh pilih. Sebenarnya aku milik kamu, tapi disebabkan kamu tidak mau bangun tahajud, maka aku kena pilih orang lain. Dia pun terkejut daripada tidur terus tak tinggal tahajud, pakai mati. Masa belajar dulu ingat tak guru kita, ingat bidadari. Dia kata gitu. Itu dia kata apa? Waqamaan. Lepas tu tamak dibenarkan. Dalam bab dunia, bab akhirat kita boleh tamak. Dalam bab dunia tak boleh tamak. Begitu. Dia panggil dia tak saja apa junubum anil madaji ataupun apa khaufan wa tamak. Kemudian yang keempat, tanda tertutup hatinya adalah tidak mengambil manfaat daripada ilmu. Tidak mengambil manfaat daripada ilmu. Bila sudah belajar, maka ada manfaat daripada ilmu, maka tidak mengambilnya. Dan yang kelima, tidak mengambil manfaat dengan bersahabat orang yang saleh. Lepas tu bersahabat dengan orang saleh ini, kita boleh mengambil dengan dia. Apa kita ambil? Yang pertama, kita ambil akhlak dia. Yang kedua, kita ambil ibadah dia. Yang ketiga, kita ambil takwa dia. Sebab tu ada setengah mengatakan, kamu ingin mencari takwa, duduk dengan orang yang bertakwa. Setengah tu kata, kalau nak berani, duduk dengan orang berani. Dia berani. Maka duduk dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian yang keenam, tidak menangis di atas maksiat yang telah dilakukan. Itu tanda hati tertutup. Tanda hatinya tertutup. Yang ketujuh, tidak merasa malu meninggalkan sunnah Nabi Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, ataupun melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Dan yang ke-8, tidak merasa rugi meninggalkan taat. Ada orang itu dia ini ketinggalan sembahyang. Dia pergi ke masjid, orang dah balik. Mungkin sembahyang isyak, tidak disebut dalam kisah tu, tak sebut sembahyang tu. Dia pun balik. Bila dia balik, dia sembahyang 27 kali. Hanya kalau sembahyang isyak 4 rakaat, dia sembahyang isyak 27 kali. 4 rakaat sampai 27 kali. Apa yang berlaku? Letih dia. Letih dia. Bila lepas sembahyang, dia letih, dia tertidur.
Di dalam tidur dia bermimpi. Dalam mimpi tadi ada satu rombongan yang memakai pakaian serba putih duduk di hadapan dia. Nak pergi satu tempat ke depan, dia duduk belakang. Dia tengok ada rombongan itu, dia pun tahu ini rombongan orang yang soleh. Dalam mimpi tu dia berlari, tapi tak sampai-sampai. Tak sampai-sampai kat rombongan tadi. Lalu dia menjerit, tunggu saya. Orang yang belakang sekali rombongan tadi, dia kata, kamu tidak akan bersama dengan saya. Dia kata, kenapa? Kerana kamu tidak semain jemaah bersama saya tadi. Lalu orang tu kata, saya dah semain 27 kali. Dia mengatakan, walaupun 27 kali tidak akan sama juga. Dia pun terkejut daripada tidurnya. Lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gambaran dia lah. Dan yang ke-9, ini yang kita rasa. Yang ke-9, tidak merasa manis di dalam ibadah. Syekh Abdullah kata, Syekh Abdul Adal, aku yang dia baru ni, dia kata, saya setiap malam paling kurang 5 juzuk saya kena baca. Tak baca tak boleh ada. Kadang fikir-fikir baca 5 juzuk paling kurang. Maknanya lazat tidur ke lazat apa-apa tak nak lawan dengan lazat Quran kata dia. Kita lazat tidur lagi kita. Maknanya lepas tu disebut adalah hadis dekat akhirat nanti Quran kata, berilah syafaat kerana disebabkan aku dia tertegah matanya daripada tidur. Dan yang ke-10, tidak mengambil perhatian musibah yang menimpa umat Islam. Ulama soleh mati, relax je, tak ada apa-apa. Wali mati, relax, tak ada apa-apa. Orang-orang Islam ditindas, relax, tak ada apa-apa. Maka tidak ada, maknanya tidak mengambil perhatian, tak mengambil kira dengan apa yang berlaku kepada orang Islam. Ini antara tanda. Banyak tandanya, tapi ini antara tanda, lebih kurang 10 tanda menunjukkan hatinya itu tertutup dengan dua. Satu dengan dunia dan satu dengan syahwat. Dan obatnya hanya 2 saja. Sama ada Panadol. Obatnya hanya 2 saja. Tak ada. Apa dia? Obatnya yang pertama adalah taubat nasuha. Itu saja. Itu yang pertama. Obat dia. Kerana ulama mengatakan bahawa sesiapa yang tidak bertaubat, dia tidak berjalan kepada Allah. Jadi untuk berjalan, dia kata, bagaimana kamu nak berjalan kepada Allah? Kaifa yauhalu ilallah wa huwa mukabbalun. Sedangkan kamu masih lagi terikat tertambak bi syahwatihi. Maka mana nak berjalan? Maka jawapannya dengan taubat kepada Allah. Dan nak tahu cara taubat yang terbaik, siapa belajar di sini kitab Minhajul Abidin, nak tahu cara taubat, baca kitab Minhajul Abidin. Dalam Aqabah Taubat tu, Imam Ghazali cukup cantik. Dia ajar cara-cara taubat dan usaha daripada awal hingga akhir. Maknanya cara-cara taubat nasuha. Jadi jalan dia yang pertama adalah taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nabi Muhammad Al-Idrus baru cakap kemarin, dia kata manusia ini biasa dia akan jatuh kepada dosa. Dia akan jatuh kepada dosa. Tetapi luar biasa kalau dosa dibiarkan. Manusia jatuh kepada dosa itu biasalah, memang jatuh. Tapi luar biasa kalau dia membiarkan duduk dalam dosa. Sepatutnya apa? Sepatutnya bila jatuh kepada dosa, maka cepat-cepat kembali kepada Allah. Dan baca kitab Du'atul Ma'alimul Du'a. Nabi Muhammad Idrus beritahu malam tadi, dia mengatakan bahawa seseorang yang melakukan dosa, walau dia minum arak, walau dia berjudi dan apa-apa pun, dia tetap boleh jadi kekasih Allah. Lagi mana dia bertaubat, kemudian jatuh lagi, bertaubat, jatuh lagi, dia bertaubat,
boleh jadi kekasih Allah. Sehingga ada satu habib dia mengatakan dalam kitab tu, Mu'alimul Du'a, mengatakan bahawa seandainya orang itu melakukan maksiat yang besar, dosa besar, tiba-tiba dia hilang, hatta hilang, maknanya di belakang balik pokok tak tahu, baru mari semula, boleh jadi dia wali Allah Ta'ala, kata. Kenapa? Kerana kita tidak tahu kehilangan dia sebentar tadi boleh jadi dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga masyhur dikatakan kadang-kadang boleh jadi dosa lah yang menyebabkan dia dekat dengan Allah, dan boleh jadi juga ibadat lah yang menjauhkan dia dengan Allah. Bagaimana dosa boleh dekat dengan Allah, bagaimana ibadat boleh jauh? Sedangkan kita faham ibadat lah yang mendekatkan dia dengan Allah, dosa yang menjauhkan. Mana-mana dosa yang menyebabkan dia bertaubat, itulah dosa yang mendekatkan diri dia kepada Allah. Mana-mana ibadat yang dia merasakan dia tidak perlu bertaubat, itulah ibadat yang menyebabkan dia jauh pada Allah. Mana orang yang melakukan ibadat, dia memandang orang, dia kata orang ni bila lah nak taubat, dan dia merasa dia tidak perlukan taubat. Maka orang-orang yang melakukan ibadat dengan merasa tidak perlu taubat, itulah ibadat yang menjauhkan daripada Allah. Maka jalan yang pertama itu adalah taubat. Tentang taubat dalam mata hikam nanti bicara panjang dalam mata yang lain. Dan yang kedua, selepas bertaubat, jangan bertaubat saja. Kerana orang yang bertaubat itu, kalau dia tak buat 4 perkara ni, tak dikira taubat. Kenapa dia? Yang pertama, dia tidak menambahkan ibadat. Selepas dia taubat, tak tambah ibadat, itu tidak bertaubat. Yang kedua, tidak menambahkan ilmu. Yang ketiga, tidak meninggalkan sahabat yang buruk. Yang keempat, tidak berubah akhlaknya. Maka kalau begitu, orang ini tidak dikira bertaubat kepada Allah. Dan jalan yang kedua, selepas dia bertaubat, yang banyak-banyak hati kita tertutup, dua jalan dia. Jalan pertama taubat, jalan yang kedua ini selepas dia bertaubat. Apa dia? Memperbanyakkan zikrullah, berzikir pada Allah. Banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana bila berzikir tadi dapat membersihkan hati seseorang tadi. Bila sahaja seorang tadi dia berzikir, dia dapat menutupi. Sebab tu dikatakan bahawa hijab kita dengan Allah ni paling kurang 70,000 hijab. Sebab tu setengah ulama sufi dia kata sekurang-kurang kita nak lepas hijab ini, kena zikir 70,000 la ilaha illallah untuk mencabut. Dan dengan zikir 70,000 itu, moga-moga termasuk di dalam hadis yang Nabi sebut. Nabi SAW ada bersabda, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu benteng aku, kota aku, benteng aku. Faman dakhala fi hisni, sesiapa yang masuk di dalam benteng aku, amina min azabi, maka selamat daripada azab aku. Itu jalan dia antaranya. Jadi apa yang kita bicara itu, apa yang menyebabkan hati kita tertutup? Dua rupanya. Satu dunia, dua syahwat. Kemudian apa obatnya? Obatnya dua juga. Satu taubat, dua banyakkan zikir. InsyaAllah kita akan bicara yang lain pula, InsyaAllah pada masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma 'allimna 'ilman nafi'an wa rzuqna fahman thayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.